Ini pengakuan daripada Mahathir Mohamad yang paling mengejutkan kita semua. Sepanjang menjadi penganalisis politik, inilah pengakuan Tun Mahathir Mohamad yang tak pernah saya dengar dan paling menggemparkan politik Malaysia. Apa cerita? Ikuti cerita selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, sudah lama saya mengikuti politik Malaysia sebagai penganalisis politik, pengulas politik bebas. Tapi saya tak pernah dengar pengakuan Mahathir yang paling panas dan menggemparkan ini. Bayangkan, Tun Mahathir yang sudah dianggap tidak relevan lagi dalam dunia politik Malaysia, yang sudah dianggap sebagai orang yang kalah teruk dalam pilihan raya, yang sudah dianggap patut berehat sepenuhnya dalam pilihan raya dalam politik Malaysia, tiba-tiba buat pengakuan ini. Tapi sebelum saya teruskan ulasan dipetik daripada FMT ini, tolong tinggalkan komen Anda. Adakah pada pendapat Anda Tun Mahathir patut berehat sepenuhnya? Sudah beliau bersara daripada politik Malaysia? Dan ada lagikah harapan Mahathir menjadi Perdana Menteri? Dan boleh lagikah dia menjadi Perdana Menteri? Dengan fizikal yang sudah mencecah 98 tahun ini, boleh lagikah Mahathir menjadi Perdana Menteri? Dan apa sebenarnya yang dimahukan oleh Mahathir lagi di dalam perjuangan politik beliau? Tidak cukupkan lagi perjuangan beliau selama ini? Dan adakah beliau hanya percaya bahawa Malaysia ini hanya boleh maju hanya oleh kerana dia saja? Tidak bolehkah Malaysia maju oleh pemimpin-pemimpin yang lain sehingga beliau masih lagi beria-ia nak menjadi Perdana Menteri, beria-ia pula nak jadi pemimpin balik dalam politik Malaysia? Saudara-saudara sekalian, ini pengakuan Mahathir yang paling panas itu, yaitu matlamat halkan cara Dr. Mahathir ulas kerjasama dengan DAP dan PAS. Anda masih ingat Mahathir semasa menjadi Perdana Menteri dalam era Pakatan Harapan bersama Pakatan Harapan yang waktu itu Mahathir ialah presiden kepada Parti Bersatu. Beliau bekerjasama dengan DAP. Dan selepas itu pula, beliau meninggalkan Pakatan Harapan, menubuhkan pula Gerakan Tanah Air melalui Parti Pejuang. Kalah teruk dalam pilihan raya itu, akhirnya Mahathir tiba-tiba pula bekerja sama lagi dengan PAS. Anda tahu, dua parti ini yaitu DAP dan juga PAS adalah parti seteru Mahathir yang dulunya paling panas sekali. Mahathir pernah menggelarkan PAS dengan gelaran-gelaran yang luar biasa, yang mungkin Anda masih ingat. Mahathir juga pernah menggelarkan DAP dengan gelaran-gelaran yang luar biasa. Bahkan dilihat tidak mungkin akan bekerja sama dengan DAP. Begitu juga dilihat tidak mungkin akan bekerja sama dengan PAS. Tapi apa yang berlaku? Akhirnya tidak kemungkinan itu menjadi mungkin. Impossible to possible. Akhirnya Mahathir bekerja sama dengan DAP. Dan yang terkini pula, akhirnya Mahathir bekerja sama dengan PAS. Dilantik pula menjadi penasihat kepada SG4. Nah, inilah yang menimbulkan matlamat menghalalkan cara. Akhirnya Mahathir ulas kerjasama dengan DAP dan PAS. Ini kata Mahathir. Bekas Perdana Menteri yaitu Dr. Mahathir Mohamad berkata, hubungan dan kerjasama terjalin antaranya dulu dengan DAP atas matlamat sama, yaitu menjatuhkan Najib Tun Razak pada PRU 14. Kata Mahathir, apabila kita berjuang, musuh kepada musuh adalah kawan. Musuh kepada musuh adalah kawan. Kita nak DAP umpamanya untuk mendapatkan majoriti. Kata Mahathir, kalau saya tak guna DAP, kita tidak akan dapat majoriti dan Najib akan terus menjadi Perdana Menteri. Rupa-rupanya
ini udang di sebalik batu. Ada isu, agenda tersirat. Setiap kali Mahathir bekerjasama dengan seseorang atau sesiapa saja parti politik gabungan, pasti beliau mempunyai agenda yang tersendiri. Dan ini pengakuan Mahathir sendiri. Bukan orang yang tulis, tapi Mahathir yang kata sendiri. Yaitu dia bekerjasama dengan DAP, tujuannya hanya satu, nak mengalahkan Najib dan untuk mendapatkan majoriti pada waktu itu. Selepas sudah dapat majoriti, selepas sudah jatuhkan Najib, apa yang Mahathir buat? Anda jawablah sendiri. Kata Mahathir, antara DAP dan dengan Najib, yang mana satu perlu kita singkirkan? Dan kawan, kata Mahathir. Dan saya sedar, DAP juga guna saya, sebab mereka turut mempunyai matlamat sama bagi menjatuhkan Najib. Katanya dalam audio siar keluar sekejap. Beliau berkata demikian, susulan Ketua Penerangan UMNO, Sahril Hamdan mempersoalkan pendiriannya tidak konsisten dalam menjalin hubungan antara DAP dan juga PAS. Kita kena tahu dalam keadaan ini perlu dibuat, kita perlu tukar. Suatu masa dahulu saya perlukan DAP untuk menjatuhkan Najib, kata Mahathir. Sekarang ini jika tiada masalah dan saya dapati pilihan lain selain kerjasama dengan PAS, matlamat mereka pun sama, kata Mahathir. Pada tahap tertentu perlu kita pegang kepada matlamat menghalalkan cara. Itu kata Mahathir. Memang kalau kita nak capai sesuatu, kalau kita terikat dengan ikatan lama, kita tidak akan berjaya, katanya. Jadi ingat betul-betul, Mahathir sudah mengaku bahwa dia pernah menggunakan matlamat menghalalkan cara. Terdahulu Mahathir mengasaskan Bersatu pada tahun 2016 selepas keluar UMNO dan kemudian menyertai Pakatan Harapan PH yang terdiri daripada PKR, DAP dan Amanah. Mahathir kemudian menjadi Perdana Menteri apabila gabungan itu berjaya mendapat kemenangan dalam PRU 2018. Kini Mahathir dilantik sebagai penasihat tidak rasmi kepada 4 kerajaan negeri yang ditakbir PAS atau dikenali sebagai SG4. Sekarang ini kita nak tanya pula satu soalan. Apa pula tujuan Mahathir bersama dengan PAS? Apa pula agenda Mahathir bersama dengan PAS? Kalau agendanya untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, nak tanya pula apa salah Anwar Ibrahim sehingga Mahathir nak tumbangkan dia. Kalau selepas menumbangkan Anwar Ibrahim, apa pula rancangan Mahathir? Nak jadi Perdana Menteri lagi ke itu? Atau maukah dia melihat Perdana Menteri daripada PAS atau daripada Parti Bersatu, tapi daripada PAS lah kan, sebab dia bekerja sama dengan PAS. Itu soalan untuk Tun Mahathir. Jangan sampai diulang lagi matlamat menghalalkan cara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.